Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukasi edisi 1 petang 10 Mac 2020, anda bersama saya Nurul Atika Hassan. Seiring dengan aspirasi kerajaan Sarawak ke arah status negeri maju menjelang 2030, penekanan pendigitalan dalam pengurusan dilihat sebagai aspek penting sebagai pemudah cara. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, penggunaan website yang khusus contohnya dapat mempercepatkan penyelesaian masalah selain memudahkan komuniti untuk terus menghantar aduan maupun permasalahan. Perhubungan menggunakan teknologi, iaitu kita ada platform supaya apa juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat di bawah DBKU dapat dihantar dengan segera kepada pihak pengurusan. Dan ini sudah tentu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di kawasan-kawasan yang bermasalah. Bermakna kita gunakanlah teknologi yang ada seperti website yang khusus. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan program kejiranan mesra di BKU yang diadakan di Hotel UCSI di Kuching pada Isnin. Tambah Datuk Patinggi Abang Jo, pada ketika ini Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Tanah dan Survey sudah pun mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pengurusan sekaligus memudahkan urusan pentadbiran dan bidang tugas. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Datuk Patinggi Abang Jo menegaskan keselamatan juga merupakan aspek penting yang perlu diberikan penekanan. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak akan menempatkan kamera keselamatan CCTV di beberapa kawasan bagi tujuan pemantauan keselamatan. Untuk kita melihat dari sudut safety, iaitu sama ada tempat itu mempunyai ataupun keadaan yang selamat atau tidak. Kerana mungkin beberapa tempat yang agak penting kita letakkan CCTV. Dan CCTV ini dapat mengawasi apa yang berlaku di dalam kawasan-kawasan tersebut. Dan ini dapat diberi kepada pihak DBKU. Bermakna keseluruhannya adalah smart information. Mengulas mengenai pembangunan fizikal dalam tempoh 5 tahun akan datang, selain Darul Hana Kampung Tradisi Sejingkat, di bawah Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Kipni juga akan turut dibangunkan. Tambah beliau, jalan serta jambatan turut akan dibina bagi menambah baik infrastruktur serta meningkatkan perhubungan jalan raya. Sambilnya kita akan juga membangun kampung tradisi di kawasan Sejingkat. Kita sudah ada master plan for Sejingkat Housing Development di bawah Dr. Hazlan. Termasuklah, tapi itu bukan di BKU. I'm not very sure whether di BKU. Tanjung Bako. Tanjung Bako di mana kita akan membangunkan sebuah jambatan daripada Samarahan, Tanjung Bako, jambatan ke BCCK, kawasan BCCK terus ke Sentubung, dan insya-Allah jalan ke Sentubung akan dinaik tarafkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Masih mengenai penganjuran Majlis Perjumpaan Khas Ketua Menteri Sarawak bersama Kejiranan Mesra Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Wartawan Buletin Ukas sempat menemu bual beberapa peserta Kejiranan Mesra yang hadir. Menurut Ketua Kaum Taman Surabaya Indah, Jamaluddin bin Buji, melalui penganjuran majlis seperti ini, beliau sedikit sebanyak dapat mempelajari hal-hal berkaitan kepimpinan masyarakat. Jadi pada pagi itu, saya pun dapat belajar sikit-sikit dalam hal kepimpinan, komuniti dan kerja-kerja untuk masyarakat. Pada masa itu, Bandaraya telah mengirat lagi, merapatkan lagi perhubungan antara taman dan kampung dengan bandaraya. Itulah tanggungjawab bandaraya kepada masyarakat khasnya.
Seterusnya, Ketua Kaum Kampung Santubong Hajah Fatimah binti Hazmi berkata, beliau berasa sangat bersyukur atas keprihatinan Kerajaan Sarawak dan DBKU dalam melaksanakan pelbagai kemudahan untuk masyarakat. Jadi dengan adanya hari ini pengumuman Ketua Menteri kita amat bersyukurlah. Dengan kerjaan kita berbagai kemudahan akan dilaksanakan, dan terutamanya bagi kampung saya, kampung tradisi, kita harap menanti dan menunggulah. Menurut pengerusi KJM Kampung Tunku Jalan Astana, Haji Saifuddin bin Senawi pula, usaha DBKU menganjurkan majlis itu amat bersesuaian dengan matlamat kejiranan mesra. Kerana kita perlu penglibatan pihak atasan untuk sama-sama menggemling dalam usaha kita untuk membangunkan komuniti dalam sebuah kawasan ataupun sebuah kawasan kejiranan mesra, supaya komuniti di kawasannya lebih diberi perhatian dan keutamaan dalam sama-sama kita membangunkan negeri Sarawak yang kita sayang itulah. Manakala menurut peserta KJM Bandar Baru Semariang Nurzini Aini, projek seperti ini sememangnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, lebih-lebih lagi dengan kerjasama yang diberikan oleh kerajaan negeri. Projek macam tu memang ditunggu-tunggu kami orang actually, dan kerjasama dengan kerajaan negeri juga amat kami orang harapkan, sebab nak harap aja dengan DBKU untuk pam dana untuk kami orang pula projek si juga mencukupi rasanya. Tanggal 3 November 2001, terdapat 300 kepimpinan kejiranan mesra daripada 50 buah jawatan kuasa di seluruh kawasan di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara. DBKU telah ditubuhkan dan mencapai objektif penubuhannya. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, DBKU telah melaksanakan pelbagai bentuk program untuk memberi manfaat dan kesejahteraan kepada penduduk di kawasan kampung dan taman perumahan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama jawatan kuasa KJM. Jadi inilah usaha yang telah dan sedang dan insyaAllah akan kita teruskan bersama dengan kepimpinan KJM yang ada di kawasan kita untuk memastikan bahawa kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara ini akan terus menjadi tempat yang mesra, aman dan harmoni. Tambahnya, DBKU mempunyai perancangan baru iaitu menubuhkan Jawatan Kuasa All Kuching Smart Heritage OKSHI yang diwujudkan setahun yang lepas, di mana melibatkan aspek warisan seperti kampung-kampung lama, sejarah lama serta kebudayaan yang ada untuk diperkembangkan dan dikekalkan seiring dengan pembangunan bandaraya. Bila Bandaraya Kuching membangun, masyarakat yang tinggal dalam kawasan Dewan Bandaraya turut sama membangun. Pada masa yang sama, mengekalkan warisan lama, budaya lama kita, supaya seiring dapat kita wariskan pada generasi-generasi yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perjumpaan Khas Ketua Menteri bersama Kejiranan Mesra DBKU di Kuching pada Isnin. Kerajaan Sarawak akan meneruskan pembayaran baki jumlah pinjaman RM1 bilion untuk membaik pulih sekolah daif kepada Kerajaan Persekutuan walaupun di bawah pentadbiran Kerajaan Baharu. Ketua Menteri Datuk Patigi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Opin berkata, ia adalah komitmen Kerajaan Sarawak dalam memastikan pembangunan semua sekolah di negeri ini. Membangun semua sekolah, dibayar sepenuhnya lah, penuh, mengikut perjanjian. Okey. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau tapak projek ferry ramp di Bintangor, Meradung pada Isnin. Terdahulu, Ketua Menteri merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembangunan Semula Sekolah Daif di SK Abang Amin. Sementara itu, Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai optimis berkata, usaha Kerajaan Sarawak membaik pulih sekolah daif akan meningkatkan prestasi pelajar di negeri ini. Ujarnya, persekitaran yang kondusif dan selesa turut dititikberatkan kerana ianya mempengaruhi kemajuan pelajar. Mengenai prestasi pelajar, banyak bergantung juga kepada kepimpinan dan semestinya prasarana ataupun infrastruktur penting mempengaruhi tentang kemajuan pelajar. Misalnya sekolah ini kita telah memberi keutamaan kepada bangunan prasekolah disebabkan bangunan prasekolah sebelum ini begitu daif
dan saya mengharapkanlah bahawa dengan adanya Baik Pulih ini akan dapat membantu prestasi pelajar-pelajar di negeri Sarawak. Sekian Buletin UKAS edisi 1 petang bersama saya Nurul Atika Hassan dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi Rangkuman Wilayah Selatan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.